Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia. Jadi teman-teman gak usah heran ya kalau sekarang hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau dan mereka sampai ngemis-ngemis beras ke Indonesia loh. Malaysia lagi krisis beras, tapi minta beli dari Indonesia dengan harga diskon. Masuk akal nggak sih? Korang perasan tak kebelakangan nih, bila buka media sosial atau baca berita, terutamanya berita palsu dari Indonesia, Ternyata disalahgunakan guys. Apa yang terjadi? Lu lihat, ternyata Malaysia udah tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan, tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan. Apa yang dilakukan? Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Lu lihat nih, ditawar murah. Lu lihat nih, breaking news bisnis.com. Republik Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia gara-gara ditawar murah. Suara.com, ekspor 200.000 ton beras Indonesia ke Malaysia terganjal. Gara-gara apa? Harga penawarannya terlalu murah bro. Gue jadi penasaran nih, negosiator Malaysia yang dikirim mama di pasar apa gimana ya? Maksudnya apa sih terlalu murah? banyak sangat kabar angin berkaitan krisis makanan global. Tambah-tambah lagi bila isu pergolakan dekat Asia Barat yang semakin hangat. Ada yang mula risau, Malaysia nak kehabisan beras ke? Perlu ke kita mula borong beras buat stok dekat rumah? Tenang dulu. Sebelum korang berserbu pasar raya dan panik buying, hari ini kita nak bedah siasat fakta sebenar dari Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Betul ke kita tengah krisis atau bekalan kita sebenarnya lebih dari cukup? Jom kita kupas. Jadi, untuk pengetahuan korang, Malaysia tidak krisis beras. Bekalan beras negara kita berada pada tahap yang sangat stabil. Menurut kenyataan rasmi Timbalan Menteri KPKM, Datuk Chan Fong Hin di Dewan Negara, jumlah keseluruhan stok fizikal beras negara terkini adalah sebanyak 1.237 juta tan metrik. Nombor 1.237 juta tan metrik ini besar mana sebenarnya? Nombor ini bermaksud, kalau tiba-tiba esok dunia terputus rangkaian bekalan ekspor sekalipun, bekalan beras yang ada dalam negara cukup untuk menampung seluruh rakyat Malaysia selama 6 bulan lebih tanpa sebarang gangguan. Jadi, isu rakyat terpaksa berlapar atau kehabisan beras dalam masa terdekat adalah tidak berasaskan sama sekali. Tapi korang tahu tak macam mana simpanan beras negara ini dikira? 1.237 juta tan metrik tadi dipecah kepada dua bahagian utama. Pertama, stok penimbal sebanyak 200,000 tan metrik. Ini ialah simpanan reserve strategik negara yang diuruskan oleh Bernas. Stok penimbal ini ibarat dana kecemasan. Ia tidak disentuh untuk pasaran harian biasa. Sebaliknya, disimpan khusus jika berlaku krisis besar, peperangan atau bencana alam. Yang kedua adalah stok dagangan. Sebanyak 1.03 juta tan metrik. Ini pula beras yang berada dalam rantaian pasaran semasa. Macam dekat kilang, gudang pemborong dan rak-rak kedai runcit serta pasar raya. Gabungan kedua-dua perisai inilah yang memastikan harga beras putih tempatan kekal terkawal dan terlindung daripada lonjakan harga luar. Kalau bekalan dah cukup untuk 6 bulan, kenapa isu ni timbul dan ramai orang mula bimbang? Ada dua cabaran utama yang sedang menghantui pasaran makanan dunia sekarang. Pertama adalah pergolakan geopolitik di Asia Barat. Ketegangan perang di Asia Barat menyebabkan laluan perkapalan global terganggu. Kos insuran kapal meningkat dan harga minyak mentah tidak menentu. Bila kos logistik naik, harga barang import automatik terkesan. Yang kedua adalah ancaman perubahan iklim, iaitu El Nino. Cuaca panas ekstrim melampau menjejaskan hasil tuaian padi tempatan dan negara-negara pengeluar utama beras seperti India dan Thailand. Ini menyebabkan pasaran beras dunia menjadi sensitif. Tambahan pula, kadar sara diri beras tempatan kita sebelum ini menunjukkan tren penurunan berikutan isu cuaca. Inilah punca kenapa timbul spekulasi. Tetapi kerajaan telah mengambil langkah awal untuk mengelakkan krisis. Jadi, apa strategi jangka panjang Malaysia supaya tak terlalu bergantung pada import? Kerajaan menyasarkan kadar sara diri beras mencapai 80% menjelang tahun 2030. Antara langkah konkret yang sedang dijalankan adalah varieti padi rintang kemarau. KPKM mula memperluaskan
penggunaan bakar padi baru seperti MR380, MR381 dan MR382 yang lebih tahan dengan cuaca panas dan kurang air. Yang kedua adalah sistem pengurusan air moden. Pelaksanaan kaedah pengairan seperti alternative wetting and drying melibatkan peruntukan 40 juta ringgit demi menggalakkan pengeluaran beras tempatan. Maksudnya di sini, persediaan bukan saja dibuat untuk simpanan stok import, malah fokus turut diberikan kepada hasil pengeluar dalam negeri. Jadi, korang tidak perlu panic buying. Stok beras Malaysia sangat stabil dan selamat untuk tempoh lebih 6 bulan akan datang. Pembelian panik hanya akan merosakkan rantaian pengedaran di pasaran tempatan dan memberi peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga. So, jangan mudah terpedaya dengan konten yang disebarkan oleh rakyat Indonesia. Kena bijak menilai, semak fakta dulu.